Pengerusi Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agung Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Bendahari Agung Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Ketua Wanita Barisan Nasional. Yang bahagia Datuk Dr. Ashraf Wajidi bin Duzuki, Ketua Pemuda Barisan Nasional. Wah, tak ada dalam ni. Saudara seperjuangan saya, Presiden MCA, Datuk Seri Wee-Ka Siong. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, Presiden PBRS. Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Barisan Nasional. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, selamat menyambut Pesta Kaamatan kepada sahabat-sahabat kita dari Barisan Nasional Sabah. Saya amat terharu dan gembira atas jemputan yang diberi penghormatan untuk memberi sepatah dua kata dalam acara sambutan ulang tahun ke-48 Barisan Nasional. Perhimpunan kali ini adalah perhimpunan yang cukup penting. Perhimpunan keramat yang melambangkan kekuatan kita dan kesatu paduan kita serta kesiapsiagaan kita menghadapi PRU ke-15. Dan saya secara jujur tidak tahu bila saya akan dapat peluang sebegini untuk bercakap dalam platform yang meriah pada petang ini. Maka saya akan mengambil kesempatan di hati saya demi masa depan Barisan Nasional yang gemilang. Seperti mana yang diperkatakan oleh ramai, kita harus belajar dari sejarah supaya pengalaman dan permasalahan kita yang alami akan mematangkan kita untuk mengatasi cabaran di hadapan kita. Selepas detik hitam Mei 9, 2018, kita berjaya menyelamatkan parti keramat masing-masing dan mengorak langkah ke hadapan untuk memenangi hati rakyat sekali lagi. We are a different party today compared to 4 years ago. Sudah pasti banyak pengajaran yang harus kita kutip. Di sebalik semua perbezaan kita, kebanyakan kita berkongsi harapan tertentu untuk kesejahteraan masa depan tanah air tercinta. Apa yang pasti ialah setiap parti-parti kita mahukan Barisan Nasional yang kuat dan teguh untuk memenangi PRU yang akan datang dan membentuk kerajaan negeri dan persekutuan tanpa bantuan mana-mana pihak. Saudara-saudari, suara rakyat telah didengari. Selepas dua kemenangan yang cukup bermakna di PRN Johor dan Melaka, kita semua boleh bersetuju rakyat negara ini mempunyai aspirasi yang sama seperti kita untuk BN kembali berkuasa sepenuhnya. Petanda-petanda di PRN Melaka dan PRN Johor cukup jelas menunjukkan sokongan rakyat kepada kita telah dan hendak kembali semula ke pangkuan kita. Tetapi pada masa yang sama, kita harus menyediakan dan membuka ruang untuk menerima pembaruan dalam Barisan Nasional dalam usaha murni kita menepati hasrat rakyat. Saudara-saudari seperjuangan saya, persoalannya sekarang ialah bagaimana kita hendak menegakkan perbezaan kita dengan mereka yang menguasai tampuk pemerintahan kerajaan sebelum kita. Saya sesungguhnya percaya kita akan berjaya menawan hati rakyat, dan ini hanya akan menjadi kenyataan jika kita mengandalkan usaha kita dengan menggerakkan jentera-jentera parti masing-masing untuk melaksanakan program-program kesedaran supaya rakyat sedar beza niat tahap ekonomi kita, tahap perpaduan kita dan tahap kesejahteraan mereka sebelum dan selepas Mei 2018. Pengajaran yang kita harus belajar daripada kecundangan Pakatan Harapan adalah mereka gagal kerana tiadanya saling mempercayai antara satu sama lain. Pakatan collapsed because they were in perpetual state of mistrust between them. Manakala UMNO, MCA, MIC
sejak zaman perikatan, kemudian di bawah Barisan Nasional sejak 1974, mempunyai asas perjuangan yang murni, perjuangan yang bermula untuk kemerdekaan tanah air tercinta, yang kemudian diterjemahkan untuk pembangunan sosioekonomi masyarakat berbilang kaum di negara ini. Oleh yang demikian, UMNO, MCA, MIC bersama PBRS sekarang seharusnya sentiasa bersama untuk mengemudi negara kita. Tetapi ini hanya dapat dilaksanakan dengan memelihara kesatu paduan kita di peringkat parti masing-masing dan juga dalam gabungan Parti Barisan Nasional. Dalam saat genting ini, apabila keperluan semasa adalah untuk bergerak sebagai satu pasukan yang mantap, setiap ketua cawangan gabungan BN, setiap ketua bahagian gabungan BN dan setiap ahli gabungan BN harus bersedia untuk berganding bahu dan bersatu di belakang kepimpinan Barisan Nasional untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Kenyataan-kenyataan daripada pusat dan negeri tidak boleh sama sekali menampakkan percanggahan yang akan diinterpretasi atau diterjemahkan oleh umum sebagai keretakan dalam kepimpinan. Pada masa yang sama, kita juga harus memastikan masalah-masalah dalaman diselesaikan dengan segera supaya tidak menjadi beban dalam menghadapi PRU yang paling penting dalam sejarah Barisan Nasional. Kita tidak boleh menghantar isyarat-isyarat yang berbeza atau bertindih yang kurang menyenangkan warga parti-parti kita dan pengundi kita. Pencanggahan antara pusat dan negeri dengan digabungkan dengan masalah dalaman di peringkat negeri akan menggagalkan naratif kita yang mementingkan kestabilan. Peringkat pusat dan negeri mesti dalam usaha memperteguhkan kekuatan Barisan Nasional perlu mengatasi dan mengelakkan sebarang perpecahan serius demi memastikan imej dan kewibawaan Barisan Nasional sentiasa terpelihara supaya Barisan Nasional terus diyakini dan diterima oleh rakyat. Ini sudah tentu akan memperhebatkan kekuatan kita. Dalam mendepani cabaran PRU ke-15, saya menyarankan agar kita ingat kembali kepada janji-janji kestabilan yang merupakan aku janji kita kepada rakyat di PRN Melaka dan Johor. Harus diingatkan di sini, kemenangan Barisan Nasional di Melaka dan Johor adalah kerana keinginan rakyat Melaka dan Johor untuk kestabilan dalam pentadbiran negeri, bukannya kerana rakyat mengundi berasaskan nostalgik jasa-jasa lampau. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, perlu diingatkan di sini, identiti politik yang berasaskan kaum dan agama masih menyelarah di negara kita. This is Malaysia's political reality. Malahan hujah saya ini terbukti dengan pemilihan peringkat parti oleh parti-parti yang mendakwa mereka sebagai parti pelbagai kaum, tetapi keputusan pemilihan parti pula menunjukkan sebaliknya. Tetapi ini tidak bermakna kita harus berfikir sempit dalam pemikiran kita. Apa yang penting ialah kita harus mencari keseimbangan. Setiap kita harus sedar negara ini dibina atas dasar berkompromi demi kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama kita adalah sumber kekuatan kita. Sebagai warga yang berpegang kepada nilai-nilai terdapat dalam rukun negara, kita terutamanya menghormati kedaulatan undang-undang tanah air kita dan menjunjung ketertinggian perlembagaan telah membolehkan kita mengelakkan sama sekali sebarang krisis politik atau perkauman yang mampu memudaratkan pembangunan negara. Malah di atas prinsip inilah Barisan Nasional telah mampu mengemudi negara dengan memastikan kepentingan setiap kaum yang terjamin seperti mana termaktub dalam perlembagaan negara sentiasa terpelihara. Amalan inilah yang terpakai untuk hampir 50 tahun. Telah membolehkan kita melangsungkan kehidupan kita dalam suasana yang aman, stabil dan makmur hingga ke hari ini dan telah menjamin kemenangan gabungan kita di tiap-tiap pilihan raya sebelum 2018. Kepada yang mereka yang menduduk kita, parti yang tidak menghormati kedaulatan undang-undang, terbukti salah apabila transaksi kuasa daripada kita kepada mereka berlaku secara aman mengikut lunas-lunas undang-undang tanpa sebarang titisan darah. Kita juga kehilangan seorang negarawan apabila Datuk Seri Najib Tun Razak mengambil tanggungjawab dengan bukan saja menyerah kuasa secara aman tetapi juga meletakkan
jawatan sebagai Presiden Parti. Sila beri tepukan yang gemuruh. Transaksi aman ini menggambarkan budaya politik yang cukup matang dan sihat. Pada masa yang sama, keadaan ini menunjukkan komitmen kita dan kepertanggungjawaban kita untuk sentiasa memelihara kesejahteraan dan keamanan negara. Kita dari dulu, kini dan untuk selama-lamanya sebagai warga Barisan Nasional akan berpegang teguh kepada rukun negara dan perlembagaan negara. Berbanding dengan Perdana Menteri, walaupun tiada pilihan raya pun hilang kepercayaan mereka di Parlimen dan terpaksa meletakkan jawatan, tetapi masih ingat berhasrat menjadi Perdana Menteri lagi. Apabila buat pertama kali selepas lebih 6 dekad mentadbir negara, kita tumbang pada tahun 2018. Kita seperti hilang arah. Suka atau tidak, kesalahan kita dan punca utama kejatuhan kita adalah apabila kita membelakangkan semangat perjuangan pemimpin-pemimpin awal kita, membelakangkan kepentingan parti dan sebaliknya mengutamakan kepentingan diri. Kemenangan demi kemenangan sejak zaman perikatan sedikit sebanyak telah mempertahankan dan memberi perlindungan kepada golongan kayangan sehingga keangkuhan dan kerasukan mereka telah mula membuat rakyat membenci Barisan Nasional. Sedikit demi sedikit kekebalan kemenangan kita terkikis sehingga membawa kecundangan Barisan Nasional pada tahun 2018. Sewajarnya semua ini memberi kita keinsafan. Saya ingin menegaskan di sini, 22 bulan kita sebagai pembangkang di peringkat pusat telah mematangkan kita sebagai sebuah parti yang ditubuh untuk sentiasa prihatin dengan keperluan dan kehendak rakyat. Pucuk pangkalnya, Barisan Nasional mesti sewajarnya sentiasa mendahulukan rakyat dan sentiasa memelihara kepentingan parti masing-masing serta mampu melaksanakan apa yang dijanjikan kepada mereka. Apa saya harapkan atau harapan saya dalam masa terdekat ini ialah permufakatan antara UMNO, MCA, MIC dan PBRS haruslah semakin diperkukuhkan supaya dapat menawarkan penyelesaian kepada semua perkara yang berkait dengan kepentingan semua kaum, melaksanakan dasar yang memenuhi aspirasi rakyat dan menghapuskan ketidakadilan sosial yang mengancam perpaduan rakyat. Manakala apabila menempatkan calon di kawasan-kawasan kita bertanding, jangan melihat mereka sebagai calon Melayu atau calon Cina atau calon India. Malahan ada kala yang pernah menjadi jentera pilihan raya di kawasan Parlimen atau DUN tertentu gagal dan enggan bergerak sehingga membawa kekalahan kepada calon kita. Lanjutan daripada sabotaj dalaman ini, kerusi tersebut akan menjadi rebutan dan diambil alih atas sebab ketidakmampuan parti komponen untuk memenangi kawasan yang diberi. Cukuplah dengan pemikiran jumud sebegini rupa. It's time to stop all this backpedaling which will eventually going to jeopardize our future as a winnable and electable force. Let's look at the bigger picture. Jangan kita berani mengulang kesilapan sebegini rupa lagi. Lihat mereka sebagai calon Barisan Nasional, calon kita. Kemenangan mereka adalah kemenangan kita. Kemenangan mereka adalah kemenangan Barisan Nasional. Negara kita terbukti maju di bawah Barisan Nasional sepanjang 6 dekad kita mentadbir sebelum 2018. Manakala corak pentadbiran bekas pembangkang hampir membawa kehancuran kepada pertumbuhan dan pembangunan negara. Rakyat kita harus sedar sekarang, mereka tidak mampu untuk memperjudikan nasib negara kita. Sekali lagi, ketidaktentuan dalam pentadbiran negara kita yang sajikan oleh bekas pembangkang selama 22 bulan tidak boleh dibenarkan untuk memenangi PRU yang akan datang. Negara dan rakyat tidak mampu untuk melakukan kesilapan itu sekali lagi. Saya cukup faham, politics is a game of perception. Walau bagaimanapun, apabila pilihan raya hanya dimenangi melalui permainan persepsi dan bukan dengan dasar dan perancangan yang kukuh, sudah tentu akan membahayakan perancangan jangka panjang negara. Oleh yang demikian, dalam membawa kita ke hadapan, kita perlu seorang nakoda kapal yang berpengalaman. Tetapi kita juga tidak boleh hanya mengharapkan kepada nakoda kapal sahaja, maka kita juga memerlukan anak-anak kapal yang berpengalaman
untuk mengemudi bahtera kita mencapai destinasi yang ditetapkan. Apabila kita tentukan nakoda kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, sokongan padu yang tidak berbelah harus diberikan kepada beliau supaya keputusan yang kita ingini akan tercapai. Beliau harus diberi ruang yang secukupnya dan keputusan beliau harus dihormati supaya kewibawaan beliau sebagai Perdana Menteri akan terpelihara dan dihormati oleh rakyat. Tetapi jika di sebaliknya berlaku, ini bukanlah satu perkara yang ingin dilihat oleh rakyat kita. Saya sesungguhnya berpendapat Majlis tertinggi di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi mampu menasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam hala tuju kita yang selanjutnya. Kita juga faham keutamaan kerajaan sekarang adalah untuk menandangi inflasi dan juga memelihara pertumbuhan ekonomi negara demi membantu rakyat kita meneruskan kelangsungan hidup. Malah ayo kita berjuang tanpa mengenal penat untuk menyumbangkan ke arah memperkasakan perjuangan Barisan Nasional yang cukup murni sejak kemerdekaan lagi. Akhir kata, lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, tahniah dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan juga kepada Sekretariat dan Setiausaha Agung Barisan Nasional dalam menjayakan penganjuran program hari ini. Sekian, terima kasih. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. S.A. Vigneswaran.